Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton dan ahli-ahli panel kita hari ini. Saya Nurul Adira binti Rosani, nombor matrik 10 DLF 18F1013. Bertemu lagi kita dalam bicara santai bersama saya. Hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat hangat sekarang, iaitu topik iaitu kes jenayah. Okay, bersama saya terdapat 3 orang ahli panel. Panel yang pertama Cik Nur Syazani, tapi dia tidak dapat hadir bersama kerana ada masalah teknikal. Tapi dia akan mengulas juga tentang topik ini. Untuk panel yang kedua, Cik Nur Afiqah, panel yang terakhir Cik Tuga Dewi. Okay, seperti yang kita tahu, kes jenayah ni merupakan satu kes yang sering berlaku pula di Malaysia. Malaysia ni dia terdapat banyak kes jenayah ni, terdapat banyak pecahan seperti pembunuhan, rombakan, pembuangan bayi. Kalau nak cerita memang banyaklah. So untuk mengupas lebih lanjut topik ini, saya menyebut panel yang pertama kita iaitu Cik Nur Syazani untuk mengulas secara ringkas tentang kes jenayah ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Azhar, nombor matrik saya 10 DLF 18F1003. Saya sebagai panel 1. Seterusnya saya akan membincangkan tentang menceritakan serba sedikit kes jenayah di Malaysia. Okey. Ada asas apa yang dikatakan jenayah ialah apa-apa yang boleh memberi masalah atau kesusahan kepada orang lain. Sebagai contoh, semua orang setuju bahawa mencuri dan mencederakan atau membunuh orang lain adalah perbuatan jenayah. Namun demikian, ada juga beberapa perkara-perkara yang dianggap jenayah di sesuatu negara mungkin tidak dianggap jenayah di negara lain. Sebagai contohnya, bercium di halayak ramai merupakan satu jenayah di sisi undang-undang Malaysia dan boleh dikenakan denda, tetapi tidak di negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat. Kebanyakan undang-undang berkenaan jenayah diambil daripada undang-undang agama. Selalunya, tugas mencegah jenayah dan menangkap jenayah adalah di bawah tanggungjawab pihak polis. Mereka berhak menahan sesiapa yang disyaki untuk dibicarakan oleh mahkamah ataupun hakim. Sekiranya sabit pesalah tersebut boleh didenda atau dipenjarakan. Sesetengah negara juga mempunyai hukuman mati untuk kesalahan tertentu seperti membunuh dan mengedar dada. Bagi sesetengah kesalahan kecil seperti memandu melebihi had laju, pihak polis boleh mengenakan denda tersebut terus kepada pemandu tanpa perlu mendakwanya di mahkamah. Contoh-contoh jenayah di sesebuah negara, jenis-jenis jenayah boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Ini ialah kategori jenayah, iaitu jenayah berat, jenayah berkomputer dan jenayah cyber, jenayah terhadap manusia, jenayah ke atas harta benda, jenayah terhadap keselamatan negara, jenayah hak cipta, jenayah dadah, jenayah seksual, jenayah senjata, jenayah perang, jenayah juwana dan yang terakhir jenayah hidupan liar. Okey, seterusnya saya akan mencerita lagi lebih detail tentang jenayah berat. Klasifikasi jenayah berat berbeza dari satu negara ke satu negara yang lain. Misalnya di Amerika Syarikat, pada umumnya pemilikan senjata adalah tidak menyalahi undang-undang. Manakala di Malaysia, pemilikan senjata adalah satu jenayah berat. Bagi sesetengah negara pula, jenayah adalah berlandaskan undang-undang syariah dan pencuri dan penzina akan didakwa hukuman yang berat. Itu adalah klasifikasi untuk jenayah berat. Seterusnya, saya akan menceritakan lebih mendalam tentang jenayah seksual.
Okey, secara umumnya undang-undang mengharamkan perlakuan-perlakuan yang dianggap menganiayai seksual atau perlakuan yang kerajaan sesebuah negara menganggap tidak sesuai atau bertentangan dengan norma masyarakat. Selain itu, kategori aktiviti tertentu mungkin dianggap jenayah sekalipun ia dilakukan atas persetujuan bersama. Kerana itu seks dan undang-undang berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Berlakunya seks dilarang oleh undang-undang juga dipanggil jenayah seks. Jenis-jenis jenayah seks ialah yang pertama rogol, yang kedua penderaan seksual kanak-kanak, yang ketiga rogol statutory, yang keempat suami yang merogol isteri secara paksa, yang kelima pemerdagangan manusia, yang keenam sumber mahram, yang ketujuh bestiality, yang ke-8 hubungan sulit, yang ke-9 homosexuality, dan yang terakhir ialah pelacuran. Jenayah yang terakhir ingin saya menceritakan lebih mendalam iaitu jenayah juvana. Jenayah juvana merujukkan kepada perlakuan juvana atau antisosial golongan juvana, iaitu remaja. Jenayah ini merupakan sesuatu yang makin membimbangkan semua pihak di seluruh dunia, iaitu merupakan satu isu sosial yang sangat penting kerana golongan ini mampu melakukan jenayah berat, namun mereka masih belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Antara masalah besar yang dihadapi ialah siapakah yang bertanggungjawab dengan golongan ini? Apakah pihak kerajaan semata-mata? Bagaimana pula dengan tanggungjawab ibu bapa? Golongan ini belum matang dan masih bertanggung pada ibu bapa mereka. Sebenarnya dalam menyelesaikan kes jenayah juvana ini adalah berakar umbinya dari ibu bapa terlebih dahulu, baru dilihat dari aspek persekitaran sekolah maupun rakan sebaya. Sekian saja saya menceritakan tentang sedikit secara ringkas kes jenayah di Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat statistik jenayah di Malaysia maupun di luar negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, itu sedikit pasal tentang kes jenayah daripada saudara kita. Kita tahu Malaysia ni sering berlaku kes-kes macam ni. Macam kes jenayah ni banyak berlaku dekat Malaysia ni. So, seraya antaranya apakah kesan dan faktor yang menyebabkan berlakunya kes jenayah sebegini. Okay, dijemput panel kedua kita, Cik Nurul Afiqah untuk mengulas tentang topik ini. Silakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita, Cik Nurul Atirah. Okay, nama saya Nurul Afiqah binti Ahmad Atan. Nombor meeting 10 DLS 18 F1017. Okay, saya ingin mengulaskan tentang berlakunya gejala pembunuhan ni. Okay. Salah satunya adalah kurang didikan agama dalam diri seseorang. Ia antara punca berlaku gejala pembunuhan. Okay, segelintir manusia pada hari ini sudah tidak kisah tentang kepentingan agama dalam hidup mereka. Mereka tidak sedar bahawa ilmu agama lah yang menentukan landasan hidup mereka sebenar. Tidak ketinggalan juga nilai-nilai kemanusiaan yang semakin pupus dalam diri manusia. Hal ini akan berlakunya gejala negatif tersebut. Di samping tu, punca keruntuhan sistem keluarga juga menyebabkan berlakunya gejala tersebut. Hal ini dapat dilihat menerusi kes-kes penderaan kanak-kanak yang kian berlaku. Mereka bukan sahaja didera, malah dibunuh kejam oleh manusia yang berhati binatang. Okey, punca ini berlaku disebabkan sikap sebilangan ibu bapa hari ini yang terlalu mengejar keberadaan tanpa mengikut perkembangan keluarga.
Selain itu, tekanan emosi dalam diri juga menjadi faktor wujudnya gejala sosial pembunuhan ini. Seseorang yang boleh terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut adalah berkemungkinan dirinya tidak mampu untuk mengawal emosi dengan baik. Okey, apabila dilanda masalah, contohnya dalam kes kematian 4 keluarga yang mati dibunuh oleh ahli keluarganya sendiri. Kejadian ini berlaku mungkin disebabkan gangguan emosi yang terlampau. Punca tersebut juga boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Okey. Faktor yang terakhir yang boleh disumbang berlaku gejala pembunuhan ni ialah pengaruh dari persekitaran. Okey, misalnya pada masa kini kita dapat lihat majalah-majalah yang hiburan yang dijual di serata tempat. Di samping peralatan media elektronik seperti handphone, televisyen, media sosial, segala kemudahan yang disediakan disalahguna sehingga diri manusia didorong untuk berkelakuan ganas. Okay, terima kasih. Saja ulasan saya. Okay, terima kasih kepada panel kedua kita lah. Seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Macam panel kedua kita dia menceritakan tentang kesan-kesan dan faktor-faktor dan kesan dan puncanya terjadi. Okey, untuk seterusnya apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini? Okey, cikgu pengintai kita, Cikgu Dewi untuk mengulas tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Okey, silakan. Terima kasih Nurul Atira, moderator. Saya terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah pembunuhan ini. Terdapat langkah pertama adalah hubungan sosial. Kita kena ada hubungan sosial yang baik, macam rakan, ahli keluarga yang hubungan yang erat. Kalau suami isteri kena ada saling memahami, kena cakap satu sama lain, bertolak ansur dan setiap masalah kena berkongsi satu sama lain. So mereka boleh meluangkan perasaan mereka. So mereka tak akan ada perasaan membunuh diri ke membunuh orang lain. Langkah kedua adalah pegangan agama yang tinggi. Langkah seterusnya mengetahui bahawa membunuh bukan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Langkah yang seterusnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, penggunaan kiamat, nasihat pakar macam kaunseling, kita pergi cakap dengan kaunseling, dan pendidikan yang betul. Kita kena bagi pendidikan yang betul kepada mereka yang mereka ada keinginan membunuh diri atau membunuh orang lain. Itu saja daripada saya. Okey, itu adalah langkah-langkah yang perlu diambil lah apabila seorang pembunuh. Berlakunya ada keinginan pembunuh. Ya, jika berlakunya kes-kes begini itu adalah tindakan-tindakan yang betul. Sebenarnya apakah yang dapat disimpulkan daripada kes jenayah di Malaysia ini? Okay, silakan panel kedua kita dulu. Boleh ulang balik soalan? Apakah yang dapat disimpulkan daripada kes-kes jenayah di Malaysia ini? Terima kasih. Okay, yang boleh kita simpulkan semua kes jenayah yang berlaku ni mungkin dari kita dapat dia ikut pada seseorang tu. Seorang tu mungkin ada masalah kekeluargaan ke, masalah persekitaran, ataupun kadang-kadang tu mungkin dia ada masalah emosi. So kita kena cari punca sebab apa kita kena carilah kalau kita stres ke emosi, cari tempat untuk luahkan. Jangan kita pendam. So kalau disebabkan kita pendam, itulah kita terlampau emosi dan membuat perkara-perkara yang tidak di luar jangkaan. Okay, so benda ni boleh dikurangkan ataupun boleh dicegah
tapi dia bergantung kepada individu tersebut. Okey, terima kasih. Dia ada kaitan dengan psikologi juga kan? Ya. Betul? Okay. Terima kasih. Sekarang panel terakhir kita berikan simpulkan sedikit, memberikan kesimpulan tentang kes-kes jenayah ini. Kesimpulan untuk kes-kes jenayah. Ya. So, semua individu kena ada fikiran yang positif untuk mengelakkan kejadian begini. Lagi mereka kena berkongsi satu sama lain. Semua kena ada, kita kena berada macam positif. Ya, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa walaupun semua sangat sibuk, tapi alhamdulillah kita dapat juga untuk membuat bicara santai bersama saya. Terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel lah sebab memberi dapat mengulas lebih lanjut tentang kes jenayah ini. Okay, setakat ini saja perbincangan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.